3, 2, 1. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua. Okay, test mic 1, 2, 3, test mic 1, 2, 3. Okay, malam ni live bersama dengan saya, Cikgu Dini. Kita akan bincang kejap Alright. Okay, selamat malam semua. Okay, sebelum tu jangan lupa untuk like dan juga share live kami yang mana kami mengadakan analisa pada setiap minggu pada hari Selasa dan juga hari Khamis pada setiap pukul 10 malam. Jelas cikgu? Okey, suara jelas. Okey, selamat malam semua. Hari ni kita akan adakan sedikit analisis tentang pergerakan market yang telah pun saya tandakan pada hari Selasa baru ni. And then lepas tu kita akan bincangkan sedikit tentang movement pergerakan market. Okey, bagi siapa yang kurang faham ataupun kurang jelas tentang cara saya gunakan, boleh bertanya di section bahagian komen ataupun ada pergerakan pair currency yang mana tuan dan puan-puan masih kurang jelas. Okey, benda ni saya selalu ulang benda ni. Okey, sebelum kita entry market, pastikan kita tahu kita berada market dalam keadaan apa. Okey, market akan berada dalam 3 bentuk jenis keadaan sahaja. Okey, yang pertama sekali adalah sideways. Yang kedua adalah uptrend. Yang ketiga adalah downtrend. Okey, kenal pasti tiga point ni sebelum tuan-tuan dan puan-puan nak entry. Okey, kalau dah tahu apa movement dia macam mana, okey, silakan entry, tak ada masalah. Okey, teknik yang saya gunakan adalah seperti biasalah, basic support and resistance. Ni UJ kan. Saya kata kalau break, if break full margin sell kan. Nampak tak break kan? So tak payah full margin lah. Ini yang saya bagi pada hari Isnin baru ni lah. Okay, so teknik yang saya gunakan adalah breakout, SND, hanyalah naked chart saja dan juga trend line. Saya tak menggunakan sebarang bentuk kata apa, indikator. Okay, hanyalah mengguna sebagai naked chart lah, sebagai saya punya petunjuk arah. Okay, sebelum tu kita mulakan dengan Euro USD. Okay, ini saya bagi pada hari Isnin baru ni Nampak tak? Capai pada tempat yang telah saya tandakan Okey, sekarang ni candle ni kalau kita tengok dengan jelas kan, kalau macam ni kan. Okey, sekarang candle yang hijau yang sebelum ni dah pun menunjuk tanda breakout. So menunjukkan petanda yang kuat untuk Euro USD. Kita ready untuk nak buat buy. So point untuk kita nak buat selling untuk Euro USD dah lagi tak valid. So saya padam Okay, baiklah. So sekarang ni kalau kita tengok candle yang merah ni, candle yang sedang berlaku yang sekarang ni, dengan candle yang bersebelahan dengan dia, iaitu candle satu hijau, satu batang hijau ni, dah pun breakout pada support yang sebelumnya. Resistor yang sebelumnya, maafkan saya. Okey, so bila dah tanda macam ni, itu dia dah bagi petunjuk yang awal yang mana Euro USD akan buat pergerakan naik. So zone yang terbaik untuk tuan-tuan dan puan-puan nak buat selling semula. Kejap saya tanda balik semula. Ni siapa yang follow untuk short buy tu memang dah profit lah, sebab saya starting short buy dekat sini kan. Short buy if break, nampaknya memang break. Siapa yang buy untuk short buy memang untuk Euro USD dah dapat profit lah dan close dah. Okay, short buy ni pun saya delete. Okay, baiklah. Okay, disebabkan ada sebelahan candle movement yang telah menunjukkan satu breakout. So pergerakan untuk Euro USD target saya akan buat retracement semula. So movement Euro USD ni, target saya dia akan turun semula sehingga sini.
Kemudian barulah dia akan sambung semula untuk naik terbang. Okay, so ini adalah pergerakan movement market saya pada minggu hadapan lah untuk Euro USD. Hari ni dah hari apa ya? Hari ni dah hari Khamis, esok hari Jumaat. Maybe untuk esok Euro USD akan buat selling untuk nak buat retracement lah, sebelum dia nak buat movement untuk pergerakan terbang semula, untuk nak teruskan dia punya trend kepada uptrend. Kerana apa? Sini dia dah buat dah downtrend. Okay, maybe dekat sini ini adalah zone sideway. Okay, selalunya apabila dah habis, contohlah ending of the uptrend, lah. Contohlah ending of the uptrend. Okay, sebelum ending of the uptrend, kita akan sambung semula. Trend tu akan disambung semula. Okay, sama ada akan disambung dengan sideway, kemudian kemudian akan diteruskan dengan uptrend semula, ataupun dia macam mana saya nak kata, dia macam ni lah movement market. Dia macam ni, dia uptrend, dia sideway, dia uptrend. Okay, dia boleh jadi macam ni, dia boleh jadi downtrend, sideway, kemudian downtrend. Okay, dia juga boleh jadi macam ni, uptrend, sideway, kemudian downtrend balik. Boleh, tak ada masalah. Memang market tak ada masalah, memang akan berlaku macam ni lah selalunya. Kalau kita boleh detect antara tiga ni, okay, macam ni saya dah detect dah. Okay, sekarang ni, okay, market dah pun settle buat downtrend. Okay, sekarang ni dia nak buat pertukaran arah. Okay, untuk Euro USD ni jarang lah nak berlaku sideway. Bukan jarang, maksudnya jarang lah nak berlaku movement sideway yang lama. Macam ni, maybe sekejap saja. Ini maybe esok akan buat penurunan semula untuk sampai ke support pada point 1.18400. Kemudian dia akan terbang semula pada point 1.19823. Okey, macam mana saya boleh dapat pergerakan market yang macam ni Okey, sebab apa? Sebab saya dah tunjuk dah yang market dah pun breakout pada resistance yang sebelum ni. So untuk dia nak re-entry semula, dia akan re-entry pada support yang paling bawah sekali. Kita akan cuba cari support yang paling terdekat lah. Kalau yang terdekat yang ni lah. Tapi sinilah betul lah saya ambil. Tapi kalau tuan-tuan dan puan nak aiming yang bawah lagi, boleh juga aiming untuk buat buying pada point 1.18. Tapi bagi saya pada point 1.187 ni pun dah memang sangat cantik lah. Just letak entry and then letak SL sebanyak 30 pip. Okay, dah cukup. Seandainya langgar SL, memang itu maksudnya dia akan turun bawah lagi lah. Sebab Euro USD ni payah lah kalau dia nak langgar SL, macam buat fake shadow panjang lebih kurang dalam 50 pip jarang lah. 50 pip ke 30 pip ke atas memang jarang lah untuk Euro USD buat fake. Okay, Assalamualaikum cikgu. Okay, Waalaikumsalam. Syed GU cikgu hadir. Okay, mantap anak muda. Hello. Hai Syekh. Okay, sihat ke semua? Okay, siapa yang ada ni, saya cuma ajar teknik yang basic lah. Tak kira lah nak guna dalam forex ke, nak guna dalam stock market ke, crypto ke, mana-mana market saja, yang mana yang ada pattern candle yang macam ni, memang boleh guna teknik saya ni. Sebab saya memang guna teknik naked chart. Okay, untuk siapa tadi? GU, Captain Pain, GU GBP USD. Sebenarnya GU ni saya buat target untuk selling, tapi terbang. Target selling saya, tapi tinggi lagi lah target selling saya. Target selling saya di antara dua ni. Ni hari Isnin. Sebenarnya GU ni, siapa-siapa yang baru masuk live saya, sebenarnya GU ni saya dah target untuk buat selling. Sebab apa saya target untuk sell pada GU? Sebab GU ni kalau kita tengok pada time frame yang besar daily, kalau tengok pada time frame yang besar daily lah kan,
Okey, dia dah pun uptrend daripada tahun 2020. Daripada tahun 2020 dia dah buat uptrend. Okey, maybe waktu ni, so di antara dua line yang saya tandakan ni adalah line yang mana dah ending dah. Nampak ni, uptrend dia dah ending dah. So ni di antara line sideway saya tandakan mengikut kefahaman saya lah. So dua line ni adalah dua line di antara zone sideway untuk GU, tapi dah pun breakout ya. Nampak kalau kita tengok balik pada daily ni, candle daily dah pun breakout sell pada bila ni tarikh 16 Julai bulan ni lah, 16 Julai. So target saya sekarang ni, GU sedang buat retrace dan akan buat selling semula. So maksudnya ini adalah point selling saya yang tak valid kalau kita tengok daily. Kalau kita tengok H4, sebab apa tak valid point ni, nampak tak saya tanda sini kan, ada satu candle dah pun berjaya breakout. So maksudnya ini adalah next target saya lah untuk buat selling untuk GU. Sekejap saya remove dulu yang ni. Okey, sebab apa saya target dekat sini? Sebab dekat sini dia ada banyak support dan juga resistance. So antara dua tempat lah yang saya target. First sekali, tempat yang pertama tu sebab dekat situ ada banyak support dan juga resistance. Tempat yang kedua, tempat yang kedua sebab tu lah, macam Syaki Haris kata ni, GU nak buat shoulder baru tuan. Shoulder baru. Okey. Okay, so ini adalah yang barulah. So tempat untuk nak buat selling. Siapa yang berani untuk nak buat selling, okay, kejap saya tanda di sini Sebab apa saya tanda dekat sini? Horizontal line. Okay. Okay, dekat sini saya tanda kan. Kat sini apabila ada market yang cuba touch line ni, dia akan cuba untuk rebound balik, tahu tak? Macam dia rebound, nampak tak? Ada berapa banyak kali ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sini 7. Maksudnya dekat situ ada support dan juga resistance yang kuat lah, something yang kuat. Sebab itu saya akan target tinggi sikit. Saya rasa untuk GJ pun naik juga ni. Kejap kita tengok dulu. Betul. Okay. So satu lagi sebab breakout sini. So target GU saya ni, sini nampak tak, dia breakout dengan base yang bersebelahan, support yang bersebelahan pada daily So sebab tu target saya untuk buat selling lagi ni untuk GU ni. Tapi untuk sekarang ni memang untuk buat retracement. Siapa-siapa yang nak berani masuk, nak entry, bolehlah starting, boleh nak start layer ke. Ikutlah berani, siapa yang nak start layer boleh start layer lah. Tapi GU ni untuk nak capai balik pada zone 1.422 ni memang susah. Memang mustahil lah. Paling tinggi dia akan capai maybe akan sampai pada zone 1.41 ni paling tinggi lah yang mungkin dia akan capai. Tapi apa pun kita tunggu dululah movement pergerakan dia. Kalau saya akan entry pada atas lagi lah. Kalau untuk GU saya akan letak SS banyak 40 pip. Sebab saya makan ni banyak ni daily ni. Kalau saya dapat, memanglah saya loss dalam 40 ataupun 50 pip. Tapi kalau saya dapat ni, saya dapat dalam dekat 200 pip ni. 200 pip boleh dapat ni. Sebab GU ni memang akan, ni dah kira swing sell lah. Memang saya target memang swing sell. Betul. FN sell area tu betul. QM area. Okay, so itu adalah untuk GU lah. Setakat ni analisis saya lah. Kalau saya tanya dengan Cikgu Wan pun dia nampak perkara yang sama macam yang saya nampak. Selalunya saya akan bertanya jugalah dengan Cikgu Wan ni. Sebab Cikgu Wan ni dia pun pernah ajar saya. Sebelum saya belajar forex ni, saya belajar dengan dia juga dulu. Okay, so target saya untuk GU, movement GU, kemungkinan lah minggu ni akan buat retracement. Kemudian barulah minggu depan dia akan buat selling semula lah. Untuk buat selling apa pun kita akan tunggulah. So untuk minggu hadapan kelas akan diambil alih semula oleh Cikgu Wan lah. So apa pun boleh bertanya dengan Cikgu Wan lah.
UJ 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 USD JPY. Okay, untuk UJ ni pada hari Isnin tu saya bagi satu signal full margin saya lah. Saya kata dekat dia orang, Okay, UJ ni okay, saya cerita lah. Ni secara time frame kecil lah. Okay, saya kata if kalau breakout pada trendline ni dan juga support yang sebelah ni, UJ ni fokus untuk buat full margin selling kalau breakout. Dan juga breakout ni support yang sebelah ni fokus untuk buat full margin selling. Sampailah pada TP box merah ni itu adalah target saya lah. Tapi siapa yang nak ambil separuh pun boleh, tak ada masalah. Ni pun banyak kan ni. Sebab kita tengok pada H4 lah. Kalau kita tengok pada, kalau saya tengok pada time frame yang lebih besar, iaitu weekly lah. Kalau saya tengok pada weekly, movement untuk GJ ni sebenarnya dia retracement. Retracement sebelum dia nak sambung terbang semula. Maybe dia nak turun sampai 105 400 pun boleh jadi. Ataupun dia hanya retracement kejap saja, kemudian dia akan sambung balik naik. Sebenarnya pada mata saya adalah retracement lah kalau pada zone time frame besar. Tapi kalau pada time frame yang kecil, sekiranya breakout pada trendline yang saya tandakan ni, breakout trendline ni, breakout support yang sebelah, saya berani letakkan 85% lah. Buatlah selling 85%, memang akan kekuatan untuk selling tu ada. Buat je full margin. Sebab ni adalah salah satu teknik cara saya guna naked chart. Kalau saya nak buat full margin teknik, saya akan pakai macam ni lah. Tapi sekiranya dia breakout balik, naik atas balik dekat trendline, just tutup dah cut loss saja. Tapi kalau breakout dan breakout pula support sebelah ni, tuan-tuan dan puan-puan, full margin untuk buat selling lah untuk UJ USD JPY for a moment selling lah. For a time frame, biggest time frame ni just a short selling sajalah. Kalau biggest time frame dia weekly, saya tengok ini just a maybe retracement. Tapi the upcoming is short selling lah yang saya nampak. Maybe boleh capai juga sampai 107.900 ni. Boleh jadi untuk UJ. Okey, tu pandangan saya berkenaan dengan UJ lah. Okey, mari kita tengok dengan GBP JPY. Tuan Azrin. Okey, kalau GU naik, GBP ni GJ mesti naik juga. This one is weekly H4. Ini saya tanda pada 27 Julai hari Selasa baru ni. So target saya antara dua tempat ni lah untuk GJ. Sama ada ataupun dia breakout terus untuk selling, ataupun dia akan ambil pada zone 154 ni, titik 100 ni. Sebab apa? Sini 154.00 ni dia satu support dan resistance yang bersebelahan dengan dia banyak Yang tu satu. Yang kedua dia adalah, ni adalah rounding number Pernah tak tuan-tuan dan perempuan dengar 154.00? Tak kira lah 154 ke 152 ke, yang belakang dia 000. Kita panggil round out number. Round out number ni pun ada kena jugalah. Dia tak main peranan yang kuat, tapi ada jugalah. So 154 ni lah tempat yang paling cantik kali untuk nak buat selling lah, siapa-siapa yang berani. Tapi untuk mana-mana pair currency GBP ada di harapan, memang akan lemah lah GBP tu target saya. Kecuali untuk GBP CAD, paling ketara sekali saya target untuk GBP ni bila saya tanda 30 Jun yang lama.
Okey, kecuali GCAT GCAT masih sideways je. Betul, GCAT ni masih liat lagi. Kalau ikutkan GBP dengan, kalau kita tengok pada tahun starting daripada tahun 2019 ke 2020 lah, GBP dah, mana-mana saja pair currency yang melibatkan GBP akan menunjukkan kekuatan GBP yang sangat kuat lah, kecuali Kanada. Sebab apa? Kanada ni dia salah satu mata wang yang kuat, mata wang yang kuat lah. Kalau kita tengok balik ni, sideway ni daripada bila ni, daripada tahun 2016 lagi dia orang mata wang GBP dengan Kanada ni saling berlawan. Maksudnya time frame monthly ni kalau kita tengok balik. Okay, so target saya untuk GBP Kanada ni adalah selling, sebab target saya GBP ni akan lemah. Akan lemah target saya, GBP ni akan lemah. Sebab tu target saya untuk GCAT ni adalah selling. Tapi selling pun maybe tak apalah, kita tunggulah. Maybe sekarang ni waktu untuk retracement lah. Apa pun kita tunggu minggu depan lah. Tapi sekiranya GBP Kanada ni, GBP mana-mana saja pair GBP tak mengikut seperti yang telah saya jangkakan, so kita akan carilah punca dia. Kita akan bincang balik semula. Okay, macam saya bagi tahu kan kenapa tak jadi macam ni. Contohnya macam Euro USD. Okay, macam Euro USD ni saya kata sebab apa, bila dia touch ni, okay sini kan, kejap saya bagi satu contoh. Okay, sini. Okay, sini kita ada, dekat sini kita tahu kita ada satu resistance, yang mana dekat resistance ni tak ada satu candle pun berjaya breakout pada resistance ni, iaitu pada resistance 1.18888 ni. Okey, tiba-tiba ada satu candle hijau kan, berjaya breakout dengan body yang solid body yang solid, nampak tak? Nampak? Ini maksudnya kadang-kadang dia bagi petanda yang kecil saja dia breakout. Ini maksudnya petanda yang kecil untuk Euro USD akan breakout. Dan sekarang ni maybe market akan naik lagi ataupun akan retest semula. Kita akan tengok lah. So sama ada market ni akan retest semula sampai 1.18307 ni, ataupun dia akan terus breakout. Maksudnya minggu ni dia terus breakout pada point ni. So ada dua kemungkinan yang saya jangkakan lah untuk Euro USD ni. Kemungkinan mungkin esok dia akan sampai pada point 1.19, kita tak tahulah. Tapi apa pun, yang sahihnya, yang pasti yang sahihnya, breakout je candle ni dah confirm dah, memang akan naik. Euro USD memang akan terbang. Tapi timing yang mana kita tak tahulah. Sama ada 1.18 ataupun 1.19 di antara dua tu. Okey. USD Kanada. Ni bila saya bagi? Ini pun lama dah ni. 22 Jun. Ini saya bagi untuk buat short buying ni, 22 Jun. Siapa yang follow memang dah dapat TP semula lah. Tak apalah, untuk USD Kanada ni saya tengok balik lah. Saya remove balik semua. Okay, tak apa, kita tengok balik daripada time frame besar. Okay. Okay, pada mata saya lah, untuk USD Kanada ni dia dah nak buat pertukaran trend, daripada downtrend kepada uptrend.
kalau kita tengok time frame dia secara besar lah. Okey. Okey, ini yang saya nampak Okey. Kejap saya tanda dulu. Okey. Ini pada mata saya apa yang saya nampak. Okey, sekarang ni untuk USD Kanada dah pun breakout pada trendline downtrend. So boleh fokus untuk buat buying. Tapi apa pun kalau nak hold yang lama lah. Tapi sekarang ni kita masih lagi tunggu confirmation lah. Sama ada dia nak meneruskan perjalanan untuk buying naik atas ataupun dia nak sambung balik semula untuk buat downtrend sahaja. Okey. So sekiranya tuan-tuan dan puan tengok dua line ni, iaitu pada point 1.22 dan juga 1.1277 ni. Okey, sekiranya break pada atas, maksudnya USD Kanada akan meneruskan uptrend. Kalau break pada bawah, maksudnya USD Kanada akan cuba buat retracement untuk buat downtrend semula, ataupun bermain sideways pada dua kawasan line ni, iaitu pada point 1.22841 dan juga 1.277, ataupun bermain sideways di antara dua kawasan ni. So ada tiga kemungkinan yang saya nampak dekat USD Kanada ni. Okey, yang pertama sekali, market berjaya breakout, kemudian retrace, kemudian naik. Okey, yang kedua, market berjaya breakout, okey, yang ketiga, ini berlaku sehingga pada minggu depan lah. Yang ketiga akan berlaku sideways dekat dalam antara tengah-tengah ni. So di antara tiga kemungkinan tu lah. Tapi dari segi pandangan saya lah, kemungkinannya USD Kanada ni tengah buat retracement semula sehinggalah pada point 1.230 ni, kat sini. Okey, siapa-siapa yang nak buat short buying boleh buat short buying kat sini Tapi sekiranya breakout, tolong cut loss. Short buy. Short buy if they reject If dia reject trendline 1.22 dan juga dia reject shadow pada trendline ni yang bawah ni, itu tuan-tuan dan puan-puan boleh fokus untuk buat buying untuk USD Kanada. So itu adalah target saya lah untuk USD Kanada ni. Sebab apa, kalau USD Kanada ni untuk dia nak buat satu lagi lah penerjunan, memang sangat susah lah. Sebab apa, kat sini dia dah reject dah. Nampak sini candle sini shadow ni weekly ni dia dah pun reject pada resistor yang bersebelahan dia. So kemungkinan ini adalah hanyalah retracement buat sementara waktu, kemudian dia akan terbang semula. Apa pun kita tunggulah movement pergerakan market pada minggu hadapan. Okey, sebelum saya endkan saya punya live, ada apa-apa soalan ataupun pertanyaan tak? Kejap saya tengok gold. Saya rasa tak tengok gold lagi hari ni. Goal sebenarnya saya target untuk buat selling pada zone 2 zone ni. Tapi nampaknya dah berjaya breakout, so dah memang tak valid lah. So untuk goal ni, buat sementara ni jangan trade lagi lah goal, sehinggalah di antara dua line ni, iaitu pada point 1792 dan juga 1833 ni. So di antara dua line ni dia menunjukkan breakout, barulah tuan-tuan dan puan-puan
nak re-entry gold buy ataupun sell, silakan lah. Saya takut dia main sideway dulu dekat kawasan ni. Tapi sekiranya dia berjaya breakout 1832 ni, memang dia akan pergi jauh lagi lah. Memang kemungkinan untuk dia naik balik semula pada 1901 ni memang sangat valid lah. Apa pun kita tunggu ni lah. FOMC minggu depan. Sekejap. Kita kena tunggulah early month, hari Jumaat. So target saya untuk gold ni just kita tunggu je dulu. Kan, kalau kita nak buy sekarang pun kita tak tahu lagi sama ada berjaya breakout ke tak. Tapi sekiranya berjaya breakout pada 1832 ni, boleh fokus untuk buy untuk gold lah. Dan TP dia sangat jauh lah, boleh pergi sampai 1902. Memang sangat tak mustahil lah untuk gold. Okay, so tak ada apa-apa dah sebarang soalan ataupun pertanyaan ya. Okey, minggu depan kelas kita akan diambil alih oleh Cikgu Wan. Boleh bertanya dengan Cikgu Wan lah. Okey, teknik saya dan juga Cikgu Wan adalah sama lah. Sama je. Okey, siapa-siapa yang nak belajar ataupun nak bertanya, boleh tanya live kami ataupun komen PJJ saya dah bincang dah tuan. GBP JPY. Nanti tuan tengok balik, Tuan Yusof. Nanti tuan tengok balik saya punya live ni. Tapi target saya untuk GJ memang buat selling lah, tapi selling yang lebih tinggi lagi lah, iaitu pada point 154 ni. Tapi tak tahulah, tengoklah juga. Takut point yang sekarang ni pun dia dah tunjuk rejection dah, 153 ni. Siapa-siapa yang berani boleh cuba masuk atas analisis GU tadi. Okay, sama-sama Captain Pain. Saya cuma analisis berdasarkan pengalaman saya lah, dan juga movement market. Sebab saya lagi selesa guna naked chart ni sebab kita menjangkakan harga je. Kita menjangkakan price, apa yang akan berlaku pada price ke depan dengan menggunakan support dan juga resistance dan juga breakout. Tapi kalau kita guna indikator, tak kira lah RSI ke MA ke anything lah. Kalau indikator dia kebanyakannya menunjukkan price harga semasa. Dia tak menunjukkan price harga yang akan berlaku pada depan. Tapi kalau siapa-siapa yang teringin nak belajar, tolong cari ilmu ni, support and resistance, breakout, elite wave, trend line. Mahir 4 ni insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan nak trade any pair currency, any stock market, mana-mana saja pun tak ada masalah. InsyaAllah tak ada masalah. Thank you tuan atas share ilmu. Okay, sama-sama. Okay, so another next week nanti kita akan jumpa lagi lah. Another 2 week lagi. So siapa yang ada jangan lupa untuk share, kongsi. Okay, siapa-siapa yang entry nak entry, macam mana saya kata, nak cuba signal saya memang tak padam signal saya ni. So kita akan tengok lah movement market macam mana. So kita akan bincang balik. Saya tak pernah padam Saya akan selalu gunakan Owanda punya server ni. Okay, so itu saja daripada saya. So apa pun kita akan jumpa lagi lah pada 2 minggu lagi. Okay, minggu depan bersama dengan Cikgu Wan. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.